Puan Zu ada di sebalik kesusahan saya. Pensannya Zu. Tak pasal-pasal itu gelora. Sama lah juga dengan Safina dan rakan-rakan lain. Nisat juga. Okay. Saya berarti antara ujian yang paling besar adalah terapis wanita. Ujian yang sangat besar. Nak mengekalkan perhubungan suami isteri kekeluargaan, itulah ujian kalian. Terapis lelaki ni ujian dia adalah ujian keimanan dia. Betul sekali. Didatangkan oleh Allah Ta'ala klien wanita. Wah, itu memang cabaran. Cik Kim punya apa dia? Kena berjaga-jaga. Dah lalu lah benda tu. Kena berjaga-jaga. Memang kena berjagalah. Orang pertama dia akan dapat sign tu kan. Tu Cik Kim. Kau jangan main macam-macam. Macam-macam lah kan. Tak pasal-pasal nanti terapis jadi murung. Baik, jangan buat pasal. Sebab tu Al-Balqi dia dah susun cantik dah sebenarnya. Bila kita dah beramal lama 3-4 tahun, 10 tahun dalam bidang itu ni, kita mengetahui bahawa titik pertemuan kita buat terapi-terapi ni semua sebenarnya dia mengarah pada kognitif. Bukan sini saja, tapi sini juga. Dia ada connection. Mind, body and soul ada connection. Baik. Ada connect antara satu sama lain. Baik. Kerana itu, Abu Zayan juga menambah untuk melakukan kaedah terapi bagi membantu pesakit kemurungan reaktif, ianya harus meliputi kaedah luaran dan dalaman. Kaedah luaran adalah dengan memberi nasihat, perbincangan bersifat rujukan dan sebagainya. Kaedah dalaman pula adalah dengan membangunkan pemikiran dalaman dan sistem kognitif pesakit serta menghapuskan corak pemikiran kemurungan mereka, bukan pemikiran kemurungan. Jadi kaedah terapinya itu dia ada dua, luaran. Kalau reaktif kaedah terapi untuk bantu orang-orang pesakit kemurungan reaktif, luaran, nasihat, perbincangan bersifat rujukan. Perbincangan bersifat rujukan ini dalam konteks kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita dah belajar. Nasihat, kita boleh menasihati orang, namun caranya dengan mengajukan pertanyaan. Saya baru nak tanya soalan tu Cik Kim. Pasal pre-counselling tu kan. Kan kita tak boleh bagi nasihat kan. Tapi walaupun dia berunsur nasihat tapi ada soalan lah. Betul lah. Okay lah. Sebab tu dalam ya silakan. Maksudnya kita namakan je dia nasihat tapi kita bukan nasihat dia. Tetapi kita bertanya dia kan. Nasihat dengan menggunakan seni bertanya. Berbanding dengan awak dah tahu awak ni ada kemurungan reaktif berpunca daripada ni dan awak kena amalkan solat tahajud setiap hari. Memang kena lempang je sekejap lagi. Saya dah hampir nak kena tu. Sampai cakap apa, Happy, Zul dengan rakan-rakan lain. Kata apa? Okay. Kim, saya bukan nak kata apa lah. Setiap malam saya tak lepas dari solat malam. Tapi pasal apa saya dapat kemurungan? Kau nak jawab? Sebab tu kalau nasihat yang disebut oleh Al-Balqi ni bukan nasihat yang kosong, tapi nasihat yang punya seni. Boleh kat situ. Nasihat yang mempunyai seni. Apa seninya? Melalui pertanyaan yang kalian belajar. Atau soalan. 300 soalan. Zuraidah dengan apa? Fetiwan. Saya dah cecah 400 dah Cik Kim. Ni dah cecah 400 soalan. Bengkak kepala. Belum yang lain tu, saya belum bagi yang kat lain tu. Sekejap lagi memang ambil air untuk bagi.
Sampai kembung perut saya cikgu Emily. Lu sampai kembung. Kembung Aduh, biasa tu. Memang. Aduh, lepak lepas kena soalan tu. Mental compartment tak buat lagi cikgu. Mental compartment. Su semalam dah belajar mental compartment dah. Wah, kau. Apa pengalaman dia? Selamat saya bedah otak semalam. Aduh. Okay. Sebab tu Al-Balqi dia susun dah. Cantik dah apa yang kita buat sebenarnya. Dah cantik. The right punya track dah sebenarnya. Okay. So dari luaran nasihat menggunakan seni bertanya. Okay. Bukan menasihat seperti biasa yang kita buat nasihat tersebut. Dan perbincangan bersebab kedudukan itu okay, dalam bentuk pertanyaan juga. Okey. Baik, ini yang dicadangkan oleh Al-Balqi. Kemudian dari aspek dalaman pula, dia kata kalau orang yang kemurungan, okey, pesakit kemurungan reaktif, dia boleh melalui kaedah yang kedua, dalaman. Dia ini membangun pemikiran dalaman dia. Nak bangunkan balik, struktur balik pemikiran. Yang inilah kalau dalam CBT moden, okey, disebut sebagai distorsi pemikiran. Okey, di dalam distorsi pemikiran itu banyak kesalahan-kesalahan individu berfikir, bertutur dan berfikir sehingga menyebabkan kesalahan di dalam fikiran dia. Dan kesalahan fikiran dia itulah mempengaruhi emosi dia, mempengaruhi perasaan dia dan mempengaruhi dia punya tingkah laku. Baik. Saya tak nak ceritakan lebih detail benda ni, nanti you opening. Okay. Kita ambil relax dulu. Baik. Dan membangun kognitif dalaman pesakit. Bangunkan fikiran dalaman dia balik dan membangunkan kognitif spirituality dalaman pesakit. Maka, mana yang penting dan mana yang selalunya cepat terkesan? Luaran atau dalaman? Pertanyaan saya. Cuba jawab. Luaran, cikgu. Because of what? Luaran? Kenapa luaran? Dia apa? Sokongan. Dia macam apa? Sokongan ataupun trust. Trust pada orang luaran tu tinggi. Trust dia kepada seseorang yang di dalam tu, dia bila cakap dia mudah terima berbanding dalaman ni kadang dia ada dua suara je. Dia reptilian brain tu dia selalu berlawan-lawan dalam diri dalaman. Bila luaran ni dia support lebih dia maksudnya dia panduan lah, dia sebagai panduan. Contoh luaran ni adalah terapis, dalaman diri kita. Kita tak mungkin nak ada orang dalam nak buat dalaman sekiranya luaran ni tak ada. Itu kefahaman saya je. Okey, tak salah kefahaman awak. Okey, Wan atau Zoom, mana lebih cepat? Luaran atau dalaman selalunya? Luaran. Sebab dalaman ni dia dalam jangka masa panjang yang menyebabkan pemikiran dia tu akan mungkin akan stuck di satu tahap yang terlalu lama sampai dia sendiri dah tak boleh nak handle, berbanding dengan luaran ni macam kita berikan sifat pujukan dan nasihat yang soalan nasihat yang soalan yang kita tanya tu akan membuatkan dia sendiri dapat berfikir dengan cepat untuk solusi diri dia. Betul lah tu. Okey. So sebab tu orang lebih tengok cepatnya seseorang itu keluar daripada isu-isunya, lebih melihat pada luaran. Tak disangkal kaedah luaran adalah lebih cepat berbanding kaedah dalaman. Namun kalau hanya berpusat pada kaedah luaran saja tanpa membangunkan kaedah dalaman, dia pincang dekat situ. Dia pincang. Macam ni lah. Makan ubat, kaedah luaran. Makan ubat, pening kepala, makan ubat sap. 1 jam, pening kepala hilang. Cepat kan?
Cepat kan? Cepat. Tapi dalam kita isi apa? Ketika waktu kita makan ubat itu. Kita isi apa? Kita isi Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita isi, aku makan ubat ni aku nak sihat. Itu je. Baik. Kerana itulah Abu Zayyad turut mencadangkan strategi yang boleh digunakan oleh para terapis dalam menangani pemikiran negatif adalah dengan memberikan bimbingan coaching kepada pesakit sekiranya mereka tidak mahu melawan kemungkinan, mereka menjadi insan yang sangat lemah dan sekiranya mereka menghadapi masalah secara optimistik, secara positif, maka individu yang kemurungan itu boleh menjadi insan yang kuat dan berjaya mengatasi kemurungan diri. Dia akan jadi begini. Nampak tu? Kita pergi pada kes Fatimah. Fatimah liat untuk keluar dari kemurungan. Saya gunakan istilah liat kerana inilah yang kita berdepan dengan situasi orang yang deny diri dia bila dia ada kemurungan, bila dia ada anxiety. Betul ke betul? Betul. Okey, dan dia punya liat dia tu kelekatan emosi. Ya, kelekatan emosi. Ya. Okey. Saya tak boleh lah nak keluar daripada isu kemurungan saya ni. Dah macam-macam pergi macam-macam tempat dah, ruqyah dah pergi apa benda semua pun tak selesai jugalah. Ruqyah yang tak menyelesaikan kau ke? Atau kau lihat nak keluar daripada kemurungan kau? Tengok kes Fatimah ke depan. Fatimah kemurungan sudah 2 tahun. Jadi bila Fatimah kemurungan sudah 2 tahun, bayangkan Al-Balqi kata sekiranya contoh dalam kes Fatimah kemurungan 2 tahun, bayangkan apa yang ada dalam fikiran Fatimah selama 2 tahun dia menghadapi kemurungan. Dan rasakan juga apakah perasaan yang dia rasa, yang Fatimah rasa selama 2 tahun dia berada dalam keadaan situasi kemurungan. Dan apakah tingkah laku diri dia selama 2 tahun yang dibuat pada diri dia di dalam keadaan kemurungan. Cuba buat assessment masing-masing. Kalau jumpa orang kemurungan, buat sedikit assessment atau buat aktiviti simple. Bagi kertas A4, bagi pen, pensel kat dia, suruh dia, okey, sekarang ni awak dah kemurungan berapa tahun dah? Doktor sahkan awak kemurungan berapa tahun? Dah 2 tahun. Jadi awak senaraikan apa yang ada dalam fikiran awak selama 2 tahun awak kemurungan. Apa yang ada dalam fikiran, perasaan dan tingkah FPD. Fikiran, perasaan dan tingkah laku awak selama 2 tahun dalam kemurungan tersebut. So dia senaraikan, buat aktiviti. So dia senaraikan. Nanti dia akan senaraikan. Pemikiran dia apa? Roh. Perasaan dia apa? Roh. Tingkah laku dia apa? Oh, patut lihat nak keluar daripada isu kemurungan diri dia. Kerana rupanya ada pemikiran negatif diri dia 2 tahun tau. 2 tahun. Tak heranlah saya sebut pada Zoom semalam, bila menggunakan mental compartment analysis, buat coaching 3 hari menggunakan mental compartment analysis, memang bertabur terburai-burai klien tu, muntah-muntah aja lagi. Sebelum klien kita dulu tu muntah je kan. Ya, sebab tu kena praktis pada diri sendiri. Kau dah merasa apa benda sebenarnya. So dekat sini, bila kita tahu, Fatimah ada kemurungan 2 tahun, tengok ya Allah, pemikiran negatif diri dia berasa tak guna. Ini strategi you all boleh gunakan sebelum buat treatment ke atas klien. Sebelum buat terapi atau coaching ke atas klien, sebelum buat ni. Okey? Jadi boleh tahu, dia rasa diri dia berasa tak guna.
Fatimah rasa diri dia tak sempurna. Dia selalu berfikir diri dia tidak sempurna. Berfikir diri seorang yang teguh. Diri berfikir seperti dibanding-bandingkan dalam ahli keluarga. Mahu bunuh diri. Diri aku tak boleh keluar daripada kemurungan ini. Jadi sebelum menjalankan treatment coaching kesihatan mental maupun terapi, adalah bagus baik buat that activity. Simple. Sebab dari aktiviti inilah baru kita boleh tahu dia ni, macam kes Fatimah ni, dia ada keupayaan ke nak keluar dari kemurungan yang berlaku selama 2 tahun pada diri dia. Dan bila kita tahu dia berupaya atau tak memudahkan kerja-kerja terapi maupun coaching kesihatan mental kita terhadap diri dia. That's why bila tahu banyaknya, jadi strategi Al-Balqi mengetengahkan kepada para terapis apa para terapis perlu buat. Terapis kena guna pendekatan coaching. Bahasa mudahnya pendekatan bertanya sedalam-dalamnya. Jadi kalau dia kata, saya macam kes budak tadi, saya tak bersedia lagi lah nak membuang ketagihan rokok saya, maka kalau begitu, saya bercakap, kalau awak tidak bersedia untuk membuang ketagihan rokok awak, maka diri awak orang yang kuat atau lemah untuk menghadapi isu awak. Dia kata lemah. Dia sendiri yang jawab, bukan kita yang memberitahu diri dia lemah. Tidak. Oh, diri awak lemah. Jadi, kalau lemah, ini bermakna orang yang ketagihan merokok, itulah jiwa dia bertambah menjadi lemah. Bila awak nak jumpa saya balik untuk awak buang ketagihan merokok awak, dia sebut apabila umur saya menjejak 18 tahun. Okey, tak ada masalah. Dan saya habis sesi 3 hari dengan klien tersebut, saya beritahu dengan mak dia, anak ni tak bersedia untuk membuang ketagihan merokok dalam usia 14 tahun. Dia bersedia buang ketagihan rokok dia umur 18 tahun. Jadi, parent kena terimalah hakikat sebab keputusan itu keputusan daripada dia. Saya tak boleh buat apa. Saya hanya menggunakan apa yang ada, ilmu yang ada untuk bantu. Tapi dia tak nak. Macam mana? Saya kena beritahu kepada klien. Oh, maknanya kalau awak tak nak keluar daripada isu kemurungan awak ni, ini bermakna diri awak adalah diri yang paling lemah tau. Paling lemah. Kesian orang-orang yang lemah. Seperti orang-orang yang di luar sana. Kita tak tembak dia. Seperti orang-orang di luar sana. Di Afrika. Untuk utara. Okey. Di Johor sana. Contoh. Okey, baik. So, kalau dia kata, oh, saya ada kekuatan lepas dah berjumpa dengan terapis Zu, terapis Happy, dah jumpa dengan Fina, dah jumpa dengan rakan-rakan terapi yang lain, dia dah jumpa. Okey, jadi dia rasa kuat untuk berdepan dengan situasi. Keluar daripada kemurungan diri dia, maka kita bersebut pada dia, bagus. Awak adalah insan yang kuat untuk keluar daripada kemurungan yang berlaku pada diri awak. Dan awak bersedia untuk menjalani sesi dengan saya? Bersedia. Baru buat. Okey, jelas. Okey. Clear? Clear. Macam him Cikgu Johor. Okey, so ada nak tanya apa? Atau rakan-rakan yang lain ada nak tanya apa-apa? Ya. Ada 3 orang je Cik Kim. Cik Kim, saya dengan Zu. Oh. Okay. Tak apa. Mungkin dia orang punya line. Ada urusan. Line tak stable atau ada urusan. Okay. It's okay. Baik. Okay. Kita teruskan lagi ya. Baik. Okay. Barulah masuk pada bab 1. Baru masuk bab 1. Oh, bab 1. Kita habiskan bab 1 je lah. Boleh lagi.
baru kita masuk. Ada 7 bab lagi ni untuk besok. Baik. So tak boleh tanya soalan lah Cik Im. Tanyalah soalan. Saya sangat suka orang tanya soalan. Kalau Saya Zul tak boleh happy lah. dengan soalan, rakan-rakan lain tak dapat lah jawapan dia. So, Sebab dia related dengan apa yang kita buat, dia akan banyak benda nak tanya Cik Im. tak apa. Silakan. Okey, tak boleh. Saya masuk sikit-sikit, lepas tu saya buka. Tanya-tanya. Jadi kita dah tahu dah, kita dah duduk dekat Afghanistan dah hampir menjejak tempat. Dan duduk di sebelah Al-Balqi dan melihat kerja-kerja dia. Oi, ni bukan main. Okey. Dan akhirnya selepas kita dah tahu dia punya apa yang pada awalan, dan rupanya dia membuat bab ke bab, topik ke topik. Bab 1 dia tulis berkaitan pengenalan akan kepentingan memelihara kesihatan jiwa. Sebab dalam bab ini dia beri kepahaman pada kita mengenali gejala-gejala yang boleh dirasai oleh diri kita. Benda yang kita cerita ni benda yang bersifat dalaman. Orang tak nampak. Sebab tu orang akan kata pada Zul dengan Hifni dengan rakan-rakan lain, mahalnya kos coaching kesihatan mental awak. Mahalnya kos terapi awak sampai RM450 satu sesi. Dia tak nampak berkaitan dengan jiwa. Dia nampak fizikal. Baik. Jadi gejala yang dirasai harus dibezakan di antara gejala fisiologi dan gejala psikologi. Fisiologinya apa? Siapa nak jawab? Zul atau Hifni? Fisiologi apa? Gejala yang harus dibezakan antara fisiologi. Fisiologi apa? Body syndrome. Tubuh badan. Tak ingat body syndrome je dia. 5 ni okay. Fisiologi, cara dia berjalan. Sebenarnya aku agak sikit susah untuk perjalanan esok sebab macam cara fisiologi ni dia punya bahasa badan. Lagi Lepas tu Anggota badan. dalaman badan dia lah. Hmm. Okay, aliran darah, jantung, lepas tu dia punya body movement, gerak dia dan sebagainya. Muka semua lah Cik Kim Dan gejala psikologi ni, kena tengok dari aspek dalaman itu. Fisiologi ni dalam bentuk aliran darah, gerakan perjalanan, imunitas tubuh, organ dalam dan sebagainya. Jadi kena tengok. Sebab tu dalam pengenalan bab 1 yang Al-Balqi sebut ni, pengenalan akan kepentingan melalui kejiwaan, kita kena tahu membezakan kalau seseorang itu dari sudut gejala fisiologi dia ke atau psikologi dia. Okey. Baik. Okey. Nak mudahnya kita tengah tengok kat sini paparan yang dinyatakan oleh Al-Balqi dalam manuskrip sihat jiwa dia tu Masalihul Abdan wal Anfus dia tu, dia sebut gejala fisiologi apa? Happy baca kan? Keadaan gangguan pada kesihatan diri seperti demam, sakit kepala, sakit badan dan lain-lain kesakitan yang memberi kesan terhadap organ badan. Ya, gejala fisiologi ni keadaan gangguan pada kesihatan. Seperti demam, sakit kepala. Bila kita demam, automatik anggota mana yang terkejas? Bukan fizikal saja, tapi organ dalam badan. Macam you all lah. Pernah rasa ni tak? Apa ni? Sakit apa ni? Tekak. Sakit tekak. Tenggorokan. Tenggorokan. Sakit tekak. Bila sakit tekak, pergi jumpa doktor. Doktor suluh kan? Bila doktor suluh, dia akan dapati bahkan organ dalam kita ni membengkak.
Tonsel bengkak. Organ badan tonsel bengkak itulah boleh memberi kesan terhadap kesakitan yang ada pada kita punya tenggorokan ni. Kita rasa sakit. Jadi sama lah keadaan gangguan pada kesihatan seperti demam, sakit kepala, sakit badan dan lain-lain. Kesakitan yang memberi kesan kepada organ dalam tubuh badan kita. Manakala gejala psikologi pula, okey Zu, bacakan Zu. Keadaan gangguan yang dapat menyebabkan seseorang itu merasai marah, sedih, takut, cemas dan sebagainya. Gejala itu lebih kerap memberi kesan kepada seseorang. Jadi dekat sini, okey Al-Balqi kata kena tengok juga dari sudut gejala psikologinya. Gejala psikologinya kat sini adalah keadaan gangguan yang dapat menyebabkan seseorang itu merasai marah. Macam mana dia boleh marah? Tengok penyebab akar dia jadi marah. Penyebab kepada kesedihannya, penyebab dia rasa takut, dia rasa cemas dan sebagainya. Gejala-gejala psikologi ini lebih kerap memberi kesan kepada seseorang. Makna kata, kalau kita terima klien kita selepas ni, kita kena tengok juga berdasarkan pada Al-Balqi kata, kita kena tengok dia ini kemurungan. Kita kena tengok gejala fisiologi diri dia sebelum mendapat kemurungan. Apakah dia mengalami demam? Apakah dia mengalami sakit-sakit kepala, sakit-sakit badan, sakit-sakit pada seluruh anggota badan atau sebahagian anggota badan, yang mana nanti bila dia dalam keadaan kemurungan dan mengalami gejala seperti demam. Demam dia tu bukan kerana demam kena apa ni, air hujan ke tak? Kerana rupanya Ali ni dia demam kerana faktor kemurungan yang diri dia rasai. Dengar baik-baik. Orang demam ada banyak faktornya. Demam kerana perubahan cuaca, satu hal yang Al-Balqi sebut keluaran. Ada orang demam kerana dia punya emosi tak selesai. Macam kes saya dapat itu hari lah, demam sebab masalah dia tu yang membuatkan dia demam, badan dia sakit-sakit. Itu Ya, maksud gejala fisiologi. Ya, itu gejala fisiologi. Jadi kita sebagai terapis, kita kena identify secara detail. Oh, demam mawar ni demam kerana apa ya? Kerana cuaca ke kerana? Tak, kerana saya memikirkan perihal sedih, marah, takut, cemas. Automatik dia akan connect dengan gejala psikologi. Allah. Jadi sekarang faham kan pasal apa saya simpan manuskrip Al-Balqi dan tak pernah nak cerita awal-awal kepada kalian. Faham. Supaya kalian run dulu kerja-kerja klinikal, jumpa macam-macam beragam manusia, benda sampai ada banyak pertanyaan dalam otak, sampai dah tak tahan dah nak kaji apa, masuk kelas hari ni. So, bila jadi majikan Cik Kim, kita akan boleh dapat detect lah. Saya demam lah. Kenapa demam? Saya kita itu yang kita jadi HR, ilmu-ilmu seperti ini kena ada untuk kita tahu staff kita tu demam ke ataupun bagaimana. Staff kita demam kerana betul-betul demam akibat cuaca ke, akibat persekitaran kerja ke, atau berakibat dari gejala psikologi. Kalau tak nanti, kita akan keluarkan surat kita tunjuk sempat tahap apa kepada staff tersebut. Betul. Jangan main tau. Okey, clear setakat ni? Clear Cik Kim. Cuma kena praktis nanti tu. Kena yang rare-rare tu Cik Kim.
Yang rare ni nak praktis sendiri tu nanti jadi mengarut dia. Dia macam ni je. Basah je. Belasah je. Yang Nak kena ada panduan juga tu. kena ingat satu. Fena, Epni, Zu kena ingat satu je. Yang penting outcome client. Outcome client. Dia nak apa? Dia nak tenang. Bila dia sebut tenang, itu dia dah masuk nafs. Jiwa dia nak ke arah ketenangan. Maka kena educate dia macam mana jiwa dia nak mencapai ketenangan. Sedangkan gejala dia ataupun dia punya root cause dia tak selesai. Seperti mana Kak Zai sebut pagi tadi, memang klien kena educate dia punya nafs, jiwa dia. Kena beritahu nak paparan 7 peringkat jiwa manusia. Pasal apa jiwa akak, jiwa puan tak tentu harah. Kerana ini duduknya amarah. Bukan marah, tapi amarah itu adalah sifat-sifat. Awak boleh senaraikan. So, dengan Happy. Mungkin Happy boleh senaraikan nanti. Berdasarkan apa yang Kak saya sebut pagi tadi. Senarai sifat-sifat amarah yang ada dalam diri manusia. Hasad, dengki, khianat, orang, apa benda semua. Senarai. Bila dah senarai, bila dia tengok, ya Allah. Dia renung jauh tadi tau. Semua ada. Aduh. Patut pun anak saya jadi kemurungan Puan Zu. Sebab sifat diri saya sebagai seorang ibu yang ada sifat amarah. Iaitu nak berlomba-lomba, nak menunjuk-nunjuk kepada ahli keluarga bahawa anak saya pun boleh berjaya macam anak orang lain. Faham? Sebab tu ada orang memang tak gemar dengan individu-individu yang memaparkan kejayaan anak-anak di Facebook kerana akan wujud sifat-sifat ini. Baik. Faham? Clear? Baik. Dan Al-Balqi kata lagi dalam manuskrip dia, okey, seseorang itu memiliki tahap bertindak balas yang berbeza terhadap gejala psikologi yang dihadapinya. Perbezaan dalam bertindak balas ini adalah disebabkan tahap kecenderungan mereka untuk bertindak balas dengan melihat sesuatu situasi tersebut dapat ditempuhi atau tidak. Adalah amat penting bagi memastikan konsep kerezekian atau disebut sebagai kesihatan tubuh badan dan jiwa itu selari kerana memulihkan gejala fisiologi sahaja tidak membawa kesan kepada seseorang. Makna kata klien Tuna datang, klien wanita kemurungan dan ditandai dengan 2. Tengok kat sini. Satu, gejala apa? Gejala apa? Gejala fisiologi. Satu lagi gejala psikologi. Gejala psikologi. Baik, gejala fisiologi. Jadi, tak cukup okey hanya memulihkan gejala fisiologi saja. Sini pulih. Dia pulih dari demam dia dengan makan Panadol. Dia pulih demam dia, demam kemurungan dia tu, dia pulih demam dia tu kerana makan Panadol. Betul? Betul. Gejala fisiologi. Pulih dari demam kemurungan. Demam kemurungan. Yes, dia pulih dari aspek fisiologi tubuh dia, pulih kembali dari demam kemurungan. Namun kemurungan dalam diri dia pulih ke tak? Tak Kena boleh. pastikan juga, tak boleh.
Tak boleh. Dia kena dipulihkan kedua-duanya. Kena pulih. Gejala psikologi. Sedih, kesedihan, kemarahan melampau dan sebagainya, dia kena pulih kat sini juga. Bukan hanyalah, oh kita dah tahu, klien kita ni menghadapi demam disebabkan kemurungan. Jadi bila dia makan Panadol katakan, atau contoh, kita minta dia buat mandian terapi. Lepas habis sesi clinical session, habis saja sesi terapi dengan coaching kesihatan mental, balik dia amalkan mandian terapi. Yes, betul, bagus. Dia punya badan sudah kembali sihat semua. Tapi kalau tidak dipulihkan juga, tak bagi pemulihan ke atas dari psikologi. Dia relapse. Bagus. Jawapan ini. Dia boleh relapse kembali. Okey. Sebab itu gejala psikologi juga perlu dititik beratkan. Al-Balqi sebut. Sebagai contoh, seorang yang menghadapi kanser payudara, walaupun kesan fisiologi dapat diatasi, kesan psikologi atas kehilangan bahagian tubuh badannya juga harus diberi rawatan agar keadaan kesihatan mentalnya tidak terjejas. Macam orang kena potong kaki je lagi. Ia pandai. Kena potong kaki ya. Dia dah makan ubat, kaki makan ubat, selepas dia potong kaki untuk singkirkan kesakitan dia, okey. Bagus. Tapi psikologi dalam diri dia terhadap kehilangan kaki dia tu. Dia akan rasakan kaki dia macam ada lagi. Baik. Banyak ni kes macam ni. Zu dengan Safina, anak kalau wanita yang saya sebut pada Zu dengan Fatty kan, 13 ketakutan wanita je kan. Inilah dia. Jadi kalau kita selesaikan gejala fisiologi saja tanpa diselesaikan gejala psikologi dirinya, tak guna juga. Dia kena both. Okey, clear? Okay. Baik. Okey. Dan Al-Balqi kata lagi, apabila seseorang yang mengalami kesakitan pada tubuh badan, kebiasaannya mereka tidak mempunyai minat serta keinginan untuk belajar memahami aktiviti-aktiviti berkaitan mental mereka. Ni siapa yang boleh bagi penafsiran terhadap apa yang Al-Balqi kata? Al-Balqi nak sampaikan apa dalam klausa? Kenzo boleh bagi idea? FP boleh bagi idea? Dia mendinaikan keadaan diri dia sebenarnya menghadapi pemurungan, menghadapi gejala psikologi. Lagi? FP? Dia tidak menerimanya, Cik Kim. Tak menerima. Dia tak menerima, dia apabila mengalami kesakitan pada tubuh badan, dia tak punya minat serta keinginan untuk belajar memahami aktiviti berkaitan mental mereka. Kerana bagi mereka tak sakit. Dia tak terima. Dia kata, aku tak sakit. Aku mental aku okey, aku bukan gila. Buat apa aku nak belajar berkaitan mental aku ni? Apa aku nak belajar mental aku ni? Aku bukannya sakit. Badan aku je yang sakit, kata dia. Dia tak percaya. Inilah yang dalam surah Ma'arij Allah kata, Allah ciptakan manusia itu khalaqal insan, Allah ciptakan manusia memang ada sifat-sifat kecemasan. Tapi ramai yang sombong, ramai yang bakhil, kedekut, tak nak belajar memahami apakah yang sebenarnya berlaku terhadap gangguan kecemasan, gangguan kemurungan yang berlaku pada diri dia. Dan apa